Pada Februari 2022 lalu, Netflix menerbitkan satu filem dokumentari jenayah sebenar mengenai seorang lelaki dikenali sebagai Simon Levy, yang digelar The Tinder Swindler. Siapakah lelaki bernama Simon Levy itu sebenarnya? Simon Levy adalah seorang penipu berasal dari Israel yang disabitkan dengan kesalahan mencuri, pemalsuan dan penipuan. Menurut The Times of Israel, antara 2017 hingga 2019, Simon telah didakwa menipu dengan anggaran $10 juta, iaitu kira-kira 44 juta ringgit Malaysia pada 2022, daripada mangsa di seluruh Eropah dalam skim Ponzi. Kegiatan jenayahnya diketahui secara meluas pada 2019 selepas penerbitan artikel bertajuk The Tinder Swindler oleh wartawan penyiasat dari tabloid Norway Verdens Gang dengan sokongan wartawan Israel Uri Blau. Dan berikutan penerbitan dokumentari Netflix pada 2 Februari 2022 dengan nama yang sama, Simon Levy atau nama sebenarnya Shimon Yehuda Hayut, dilahirkan pada tahun 1990 di Bnei Brak, Israel. Pada usia 15 tahun, Simon berpindah ke Brooklyn, New York, Amerika Syarikat bersama rakan-rakan keluarganya, yang kemudian menuduhnya telah menyalahgunakan kad kredit mereka. Menurut temu bual yang dilakukan oleh pengarah dokumentari Netflix The Tinder Swindler Felicity Morris, Simon telah melakukan kesalahan seperti penipuan cek sejak masih remaja. Dia kemudiannya menukar nama asalnya daripada Shimon Hayut kepada Simon Levy, menggunakan nama keluarga Levy dengan berpura-pura mempunyai pertalian dengan Lev Avinerovich Levy, seorang ahli perniagaan Israel yang dikenali sebagai Raja Berlian, LDD Diamond, syarikat berlian yang diasaskan oleh jutawan Rusia Israel Lev Levy. Walaupun Lev Levy dilaporkan mempunyai 9 orang anak, Shimon Hayut bukanlah salah seorang daripada mereka. Bapa kandungnya ialah ketua rabai syarikat penerbangan El Al Yohanan Hayut. Yohanan Hayut turut disyaki menggunakan identiti palsu anaknya untuk menipu beberapa dermawan dan ahli perniagaan. Oleh itu, Yohanan telah disoal siasat berjam lamanya berhubung aduan mangsa yang mendakwa bapa dan anaknya itu telah menipu mereka. Polis juga memeriksa teks mesej yang dihantar Yohanan yang mungkin menunjukkan dia telah membantu anaknya melarikan diri dari Israel pada 2017. Pada tahun 2011, Simon didakwa di Israel atas tuduhan mencuri, pemalsuan dan penipuan disebabkan cubaan menunaikan cek yang telah dicurinya. Menurut satu laporan, semasa bekerja sebagai penjaga anak sebuah keluarga dan ahli pertukangan di rumah pasangan yang lain, Simon bertindak mencuri buku cek milik mereka. Walau bagaimanapun, dia tidak pernah hadir di mahkamah dan melarikan diri dari Israel ke Eropah merentasi sempadan ke Jordan dengan pasport palsu di bawah nama Mordechai Nisim Tapiro. Pada tahun 2012, Simon didakwa lagi oleh mahkamah Israel atas tuduhan mencuri dan memalsukan cek, serta kerana meninggalkan seorang kanak-kanak berusia 5 tahun yang dijaga tanpa pengawasan. Pada 2015, Simon telah ditahan di Finland dan dijatuhi hukuman penjara 3 tahun kerana didapati telah menipu 3 orang wanita. Semasa ditahan, Simon mengaku sebagai seorang lelaki Israel yang dilahirkan pada tahun 1978 dengan mempunyai identiti palsu melalui 2 pasport, 3 lesen memandu, 2 permit penerbangan dan 5 kad kredit American Express yang palsu. Selepas menamatkan hukumannya lebih awal pada 2017, dia kembali ke Israel. Bagaimanapun, menurut The Times of Israel, dia mengambil identiti berbeza dengan menukar nama asalnya kepada Simon Levy dan melarikan diri semula, sebelum dia dapat ditahan. Simon mengembara ke seluruh Eropah, berpura-pura menjadi orang yang berbeza. Bertindak mengeksploitasi beberapa wanita di Jerman menggunakan nama Michael Bilton. Dia juga menunjukkan dirinya sebagai anak dan pewaris kepada hartawan berlian Rusia Israel, Lev Levy dan juga sebagai CEO LDD Diamond, dengan menggunakan aplikasi temu janji Tinder untuk menghubungi wanita sebagai Simon Levy, dan menipu mereka untuk meminjamkan wang yang tidak pernah dibayar. Simon akan menawan wanita dengan hadiah mewah, membawa mereka makan malam dengan jet pribadi menggunakan wang yang dipinjam daripada wanita lain yang ditipu sebelumnya. Kemudian, dia akan mula berpura-pura menjadi sasaran oleh musuhnya, sering menghantar teks mesej dan imej yang sama,
berpura-pura bahawa pengawal pribadinya diserang, dan meminta mangsa membantunya dari segi keuangan, tanpa berfikir panjang mereka akan membuat pinjaman bank dan kad kredit baharu. Kemudian, Simon akan menggunakan wang yang diperoleh melalui penipuan untuk menarik mangsa baru. Sementara pada dasarnya mengendalikan skim Ponzi. Dalam masa yang sama, dia akan berpura-pura membayar balik mangsa dengan menghantar dokumen palsu yang menunjukkan pemindahan bank palsu. Menurut ABC News, antara wanita yang ditipu Simon dan mengalami kerugian dalam angka yang tinggi, ialah Cecily Fihoy, 33 tahun pada 2022, seorang desainer berasal dari Norway. Cecily mula berkenalan dengan Simon melalui aplikasi Tinder buat pertama kali pada Januari 2018. Kemudian, bertemu buat pertama kali di sebuah hotel mewah bertaraf 5 bintang Four Seasons di London untuk minum kopi bersama-sama. Sebelum Simon mengajaknya untuk menaiki pesawat pribadi dari London ke Bulgaria, kononnya atas urusan perniagaan. Akhirnya, kerugian yang perlu ditanggung Cecily melebihi $250,000, iaitu lebih 1.1 juta ringgit Malaysia. Selain daripada Cecily, wanita yang turut ditipu Simon adalah Pernilla Sjöholm, 35 tahun. Pernilla seorang yang dikenali di Sweden, pelakon TV dan juga ahli perniagaan. Berbeza dengan Cecily yang menjalinkan cinta, Pernilla hanyalah berkawan baik dengan Simon, walaupun baru mengenalinya. Simon turut meminjam wang daripada Pernilla, dan berpura-pura mengirimkan cek seolah-olah telah membayar semula, malah dibayar dengan nilai yang lebih tinggi. Namun semasa mahu menunaikan cek tersebut, Pernilla mendapati ia hanyalah satu cek palsu. Anggaran kerugian yang ditanggung Pernilla melebihi $80,000. Selepas mendapat tahu hukuman yang diterima Simon, Pernilla turut menyelar sistem keadilan Israel yang hanya memberikan hukuman yang ringan kepada lelaki penipu yang menipu hingga ratusan ribu euro. Mangsa seterusnya, Eileen Charlotte, 27 tahun, berasal dari Amsterdam, Belanda yang bekerja dalam bidang fashion mewah, mula-mula mengetahui teman lelakinya, Simon, seorang penipu daripada satu artikel akhbar yang mengandungi keterangan daripada mangsa sebelumnya iaitu Cecily dan Pernilla. Dia mula menyedari bahawa telah ditipu sehingga $140,000 bertindak dengan menjual barangan mewah milik Simon untuk melunaskan hutang yang dibuat ke atas namanya. Walaupun banyak barangan Simon terjual, Eileen dilaporkan masih menanggung bebanan hutang yang ditinggalkan Simon. Seorang lelaki yang dikehendaki di Israel, Norway, Sweden, United Kingdom, dan Sepanyol, Simon akhirnya ditahan, selepas operasi bersama antara Interpol dan polis Israel di Greece pada Julai 2019 disebabkan menggunakan pasport palsu. Pada Disember 2019, dia dijatuhi hukuman penjara 15 bulan di Israel dan diperintahkan membayar $43,289 selepas disabitkan dengan 4 pertuduhan penipuan, tetapi dibebaskan 5 bulan kemudian akibat wabak COVID-19. Melalui program yang bertujuan mengurangkan populasi penjara bagi meminimumkan risiko wabak COVID dalam kalangan banduan. Menurut The Mirror, Simon kemudian menawarkan nasihat perniagaan dengan bayaran melalui laman web. Sejak dibebaskan pada Mei 2020, Simon telah hidup sebagai orang bebas dan kerap bersiaran di akaun Instagramnya. Dia mengekalkan sikap tidak bersalah dan telah menjadi pempengaruh dengan berkongsi imej kehidupan mewahnya. Walau bagaimanapun, Simon telah berkata akaun Instagram miliknya telah digodam dan dia terpaksa untuk membuka akaun baharu. Akaun yang digunakan sebelumnya banyak dipaparkan dalam dokumentari Netflix. Pada tahun 2020 Simon dilaporkan telah berpura-pura menjadi pekerja perubatan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dengan lebih awal. Pada 2 Februari 2022, Netflix telah mengeluarkan dokumentari, The Tinder Swindler, berkenaan kisah hidup Shimon Hayat atau Simon Levy seperti yang diberitahu oleh beberapa mangsanya. Menurut The Washington Post, berikutan penerbitan dokumentari itu, Tinder telah mengharamkan Simon daripada aplikasi mereka. Simon juga dilarang daripada menggunakan aplikasi lain di bawah Match Group Incorporated, termasuk Match.com, Mythic, Hinge, Plenty of Fish dan OkCupid. Berikutan penerbitan dokumentari itu juga, 3 orang mangsanya, Cecily,
Pernilla dan Aileen yang turut muncul berkongsi kisah mereka telah melancarkan kempen kutipan wang daripada orang ramai, berharap dapat mengumpul wang yang mencukupi untuk menjelaskan hutang mereka yang ditinggalkan Simon. Sejurus selepas penerbitan dokumentari, Simon turut menandatangani kontrak dengan pengurus bakat yang berpangkalan di LA, California, Gina Rodriguez dari Gitoni Incorporated, berharap untuk meneruskan kerjaya dalam industri hiburan. Dalam masa yang sama, Simon turut mempunyai akaun Cameo, di mana dia mengenakan bayaran lebih RM500 untuk video yang diperibadikan dan lebih RM2,000 untuk video jenis perniagaan. Dalam satu temu bual dengan CNN pada 21 Februari 2022, Simon menafikan penipuan terhadap wanita tersebut, mendakwa dia hanyalah lelaki bujang yang ingin bertemu beberapa wanita di Tinder. Menurut satu artikel yang diterbitkan Daily Mail pada 28 Februari 2022, Simon telah disaman oleh keluarga Levy sebenar disebabkan mendakwa sebagai salah seorang ahli keluarga mereka. Tuntutan itu difailkan di Mahkamah Magistrate Tel Aviv. Pada 2018 menurut Forbes, Lev Levy, 65, pernah disebut sebagai Raja Berlian mempunyai nilai bersih $1 bilion Amerika. Menurut peguam keluarga Lev Levy, Guy Offer, memberitahu saluran 12 bahawa Shimon Hayut, penipu yang menunjukkan dirinya sebagai Simon Levy, telah merosakkan nama keluarga Levy. Guy turut mengatakan sebarang wang yang diperoleh daripada Simon akan didermakan kepada mangsanya. Dalam satu kenyataan kepada NBC News, Chagit Levy, anak perempuan Lev Levy, mengatakan bahawa tuntutan mahkamah itu sebagai langkah pertama untuk memastikan Simon menghadapi keadilan dan mendapat hukuman yang sepatutnya. Mereka turut menuduhnya mendapat keuntungan daripada berpura-pura sebagai anak lelaki Lev Levy. Baru-baru ini juga, pada April 2022, polis telah meminta mahkamah di bandar pelabuhan Algeciras di selatan Sepanyol untuk membuka semula siasatan jenayah terhadap Simon. Simon didapati menggunakan lesen memandu palsu atas nama Michael Bilton selepas kenderaan yang dipandu iaitu Maserati Levante miliknya yang terkandas di pantai Los Lances Su di Tarifa Sepanyol bersama-sama wanita misteri Rusia. Pada 30 Januari 2019 lalu. Walaupun disekat menggunakan aplikasi Tinder sejak Februari 2022, Simon dikatakan kini sudah memiliki kekasih baru seorang model, Kate Conlin, serta kembali pada gaya hidup mewahnya seperti dahulu. Tetapi, bekas kekasih dan juga rakannya, Cecily, Pernilla dan Aileen masih lagi menanggung bebanan hutang yang ditinggalkan Simon kepada mereka.